Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di dalam sesi tadabbur harian kita. Dan insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-15 di dalam mushaf. Kita akan membicarakan atau melihat mentadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat 94 sehingga ayat 101 insya-Allah. Hari moga-moga kita semua, sahabat-sahabat semua dapat bersama-sama dengan saya dalam masa 30 minit, 25 minit pada hari ini. Dan jika sekiranya mampu bersesuaian untuk membuka mushaf, maka saya harap kita semua akan dapat membuka mushaf untuk kita dapat melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah di dalam muka surah ini pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama lagi dengan sesi perbincangan melihat bagaimanakah beberapa lagi sifat-sifat orang-orang Yahudi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini, iaitu surah Al-Baqarah. Jadi nampaknya sangat panjang cerita tentang orang-orang Yahudi ini, sifat-sifat orang Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sangat daripada kita supaya kita tahu perangai mereka, dan kerana ianya akan wujud sehingga hari kiamat ia akan menjadi musuh kepada orang-orang yang beriman. Mereka tak suka sangat kepada orang yang beriman ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini salah satu lagi daripada seterusnya sebelum daripada ni kita dah tengok banyak perangai-perangai mereka ni, sikap-sikap mereka ni. Jadi pada hari ni kita tengok lagi antara sikap orang-orang Yahudi ni ialah salah satunya mereka berkata, Kul in kanat lakumud darul akhirah. Katakan wahai Muhammad, jika sekiranya in kanat lakum, sekiranya untuk kamu ad-darul akhirah indallah. Ad-darul akhirah sini artinya ialah syurga. Jadi orang-orang Yahudi ni mendakwa bahawa hanya mereka sahaja yang boleh masuk syurga. Maknanya orang lain tak boleh masuk syurga. Sebagaimana dalam ayat yang lain kita bacakan bahawa orang-orang Yahudi mendakwa bahawa mereka sahaja yang boleh masuk syurga. Orang-orang Kristian juga begitu, mendakwa bahawa mereka saja boleh masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Taala tolak semua tu di tempat yang lain, dalam ayat yang lain yang akan kita baca nanti insya-Allah. Jadi masing-masing tu mendakwa bahawa mereka tu syurga tu hanyalah untuk mereka sahaja. Maka begitulah dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita bahawa orang-orang Yahudi ni mendakwa bahawa syurga ni adalah untuk mereka saja. Ad-darul akhirah indallahi khalisatan. Khalisatan tu artinya ialah khusus maknanya. Khusus maknanya khalisah. Makna tak boleh untuk orang lain, hanya untuk mereka sahaja. Min dunin nas. Maknanya orang lain tak dapat. Selain daripada manusia, maknanya selain daripada manusia lain tak dapat benda ni. Hanya khalisatan untuk mereka sahaja. Fatamannau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh meminta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana orang Yahudi itu berpandangan begitu, berpendapat begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ni mendakwa bahawa syurga ni hanya untuk kamu sahaja, maka fatamannawul maut. Maka bercita-citalah kamu untuk mati, berdoalah untuk mati. Jadi tapi adakah mereka ini mendakwa untuk meminta untuk mati? Kenapa dikatakan, kenapa disuruh meminta mati? Kerana hanya dengan mati sajalah mereka boleh masuk syurga. Kalau kamu rasa macam bahawa kamu ni sahaja dapat masuk syurga, okey, minta pada Allah supaya kamu mati, supaya kamu dapat masuk syurga terus. In kuntum shadiqin, kalaulah kamu ni betul dengan dakwaan kamu tu, kamu benar yang kamu dakwa tu kan. Tapi apakah mereka ini akan buat sebagaimana yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini iaitu walan yatamannauhu abada. Walan yatamannauhu abada. Orang-orang Yahudi ni tak akan minta, tak akan bercita-cita nak mati. Bercita-cita ni dengan apa? Sama ada dengan mulut ke, sama ada dengan hati ke. Mereka ni memang tak akan bercita-cita. Sebab apa mereka tak nak bercita-cita untuk mati? Bila disuruh mati dah, awak ni rasa macam syurga ni untuk awak, mintalah mati. Tapi mereka, Allah Ta'ala kata takkan nak minta mati. Kenapa mereka takkan nak minta mati ni?
Kerana Allah Ta'ala kata, bima qaddamat aydihim. Kerana apa? Kerana dengan apa yang telah mereka lakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa dia yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka? Iaitu, mereka tahu bahawa mereka telah mendustai. Mereka sendiri tahu kan. Sebab dalam kitab mereka ada disebutkan tentang kedatangan Nabi, sifat Nabi kan, sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah mereka terima? Tak, mereka tak terima. Jadi mereka tahu bahawa mereka ni dusta, mereka ni penipu, mereka ni buat salah. Mereka mendusta Nabi SAW, mereka kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itulah mereka takut. Jadi Allah Ta'ala, wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala tahu siapa yang zalim. Yang zalim di sini maksudnya ialah al-kafirun, sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir jalan lain. Jadi insya-Allah kan saya banyak base kepada penjelasan ni, apa yang saya cerita ni ialah base kepada apa yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Sayuti di dalam tafsir jalan lain, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang nak mengetahui dengan lebih, insya-Allah kan, insya-Allah boleh refer kepada tafsir jalan lain, tafsir jalan lain. Okey. Di samping tafsir-tafsir yang lain lah, beberapa tafsir lain, tafsir Al-Wasit ataupun oleh Syekh Tontawi dan juga oleh Syekh Khawatir Al-Quran oleh Syekh Asy-Sya'rawi. Yang tadi Tontawi, Syekh Tontawi, dan yang keduanya ialah tafsir Khawatir Quran oleh Syekh Sya'rawi. Okey. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, wallahu alimun bizzalimin. Allah Taala sangat tahu siapa yang kafir, siapa yang tak beriman sebenarnya, iaitu orang Yahudi lah kan, Allah Taala tahu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat kita masuk sekarang ni, ayat yang ke-96 96. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Wala tajidannahum, waw tu dan lah, lam tu wala la. Ta tu kamu. Jadi la tu itu adalah lam tu, nama dia lamul qasam. Dalam bahasa Arabnya lamul qasam maknanya lam sumpah. Jadi ertinya apa kat sini? Dan demi Allah. Gitu maksud dia. Dan demi Allah, tajidannahum, kamu akan dapati mereka. Kamu orang mukmin, kamu wahai Muhammad akan dapati orang-orang Yahudi ni ahrasan nas. Ahrasa ni maknanya sangat-sangat teringin-ingin. Sangat-sangat nak. Harisun tu ingin sangat-sangat. Ahras tu sangat lagi, lebih lagi. Ahrasan nas, mereka lah Allah Ta'ala kata orang-orang yang bersangat-sangat ni. Ahrasan nas, sangat-sangat ingin untuk apa? Ala hayatin, di atas kehidupan. Mereka lah orang-orang yang nak sangat hidup. Kenapa mereka nak sangat hidup? Sehingga keinginan mereka itu melebihi daripada yang Allah Ta'ala sebut tu, wa minal lazina asyraku, lebih lagi daripada orang-orang musyrik. Jadi sekarang kita tengok sini kan, bahawa orang Yahudi ni Allah Ta'ala sebut sini kan, bahawa kamu akan dapati orang-orang Yahudi ni sangat-sangat lebih daripada orang-orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman ni, kalau ikutnya, orang-orang Yahudi ni, ikutnya mereka ni kenal Tuhan, mereka ni ada kitab, mereka ni maknanya pengikut Nabi Musa lah, konon-konon mereka kata kan. Jadi mereka ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ni ialah orang-orang yang tak kenal Allah, yang sembah macam-macam patung, berhala dan sebagainya. Dan salah satu daripada sifat yang ketara, yang zahir, yang memang besar dalam di kalangan orang musyrik ni apa? Iaitu mereka ni ialah tak percaya kepada al-ba'thi. Mereka tak percaya kepada kebangkitan semula selepas daripada mati. Tapi orang-orang Yahudi ni adalah orang-orang ahli kitab. Mereka ni adalah orang yang sepatutnya percayalah kepada al-ba'thi. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Taala sebut sini, mereka ni yang peliknya kan, dahlah mereka ni percaya kepada kebangkitan semula selepas daripada mati. Tapi tiba-tiba mereka ni adalah orang yang sangat-sangat suka pula, nak kepada kehidupan. Tengok kan, kita tengok sini, Allah Subhanahu Taala menggunakan perkataan hayatin. Hayatin tu nakirah. Dalam bahasa Arabnya makna tanpa alif lam dah. Bukannya al-hayah. Tapi dia guna perkataan hayatin. Jadi ulama tafsir kata, penggunaan perkataan hayatin nakirah di sini untuk menunjukkan kepada bahawa orang-orang Yahudi ni dia ni tak kiralah, yang penting hidup hina, hidup dina, hidup rendah ke miskin ke tak apa, yang pentingnya mereka nak hidup je. Bagi mereka hidup tu lebih penting bagi mereka, sehinggakan daripada orang-orang musyrik sendiri. Mereka merasakan kenapa ulama-ulama tafsir kata mereka ni lebih mementingkan kehidupan kerana mereka takut. Mereka takut apa? Bahawa kalau mati ni mereka tahu mereka ni akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu perkara-perkara ni.
Tapi mereka tak nak juga lari daripada ni. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya yawaddu ahadu, minta maaf, latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Bahkan lebih dahsyat lagi mereka ni inginkan kepada kehidupan dunia, kehidupan yang hidup ni lebih hebat lagi, lebih dahsyat daripada orang-orang syirik. Yawaddu ahaduhum. Allah Taala buat sini. Allah Ta'ala sebutkan macam mana teruknya, dahsyatnya mereka ni nak sangat kepada kehidupan ni, sehingga yawaddu ahaduhum. Yawaddu ni makna yuhibbu, makna mereka sangat suka salah seorang daripada mereka tu. Makna bukan salah seorang saja, tak kan, tapi makna setiap daripada mereka ada perasaan ni. Perasaan apa? Iaitu lau yu'ammaru alfasanatin. Kalaulah mereka ini yu'ammar tu kalau kita kata umur lah, diberi umur panjang maknanya kan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Taala menggunakan yu'ammar, tak menggunakan yu'ammir. Yu'ammir tu maknanya mereka dapat umur. Maknanya sini dia guna majhul. Majhul ni maksudnya dia diberi umur panjang. Mereka tahu ertinya sini. Ulama tafsir kata mereka tahu bahawa sebenarnya mereka sendiri tidak mampu untuk mendapat umur tu kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan mereka tahu ni kan, tapi mereka ni kan konon-kononnya kan yu'ammaru alfasanatin, 1000 tahun. Ulama kata sini, ulama tafsir kata bukanlah maksud 1000 tahun tu 1000. Tapi Syekh Syarawi kata kerana orang Arab pada masa tu kalau sebut 1000 tu maknanya habis satu. Itu limit lah kan. Kalau kita sekarang kata berjuta-juta, makna tu sangat banyak lah tu kan, habis limit dah. Sebab bagi orang Arab pada masa tu kalau lebih daripada 1000 tu mereka tak boleh nak kira dah. Dah pening dah kan, sebab banyak sangat kan 1000 tu kan. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan ni, maknanya kalau boleh mereka ni, bukan kalau boleh maksudnya, sebab lau di situ maksud, minta maaf lau situ maknanya an bukan lau situ maknanya lau kalau, bukan tapi an situ iaitu apa, Allah Subhanahu Taala cerita sebut sini, iaitu apa, mereka ni kan, mereka fikir kalau mereka hidup panjang ni maka mereka ni akan dapat menghalang daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini no kan. Even kalau mereka ni dapat hidup 1000 tahun sekalipun, maka Allah Subhanahu Wa Taala wa ma huwa bimuzahzihihi. Muzahzihihi itu maknanya beralih maknanya. Ataupun dalam bahasa Arabnya kalau bergerak sikit kan, bergerak sikit daripada satu sini ke bergerak sikit lah kan, bukan bergerak banyak, bukan bergerak sikit saja, boleh gerak sikit lagi contoh kan, itu muzahzihi maksudnya. Jadi Allah SWT sebut sini, kalaulah mereka even kalau boleh hidup sampai beribu-ribu tahun pun, itu semua langsung tidak akan dapat menggerakkan mereka minal azab an yu'ammar. Bahawa kehidupan mereka tu langsung, hidup yang panjang tu langsung tidak akan dapat menggerakkan mereka daripada azab Allah. Artinya mereka tak akan dapat lari daripada azab Allah walaupun hidup mereka ni panjang. Kenapa? Kerana kejahatan mereka, kerana kelayakan mereka nak dapat neraka tu memang dah. Jadi langsung tak akan boleh ubah apa-apa pun kalau hidup panjang. Jadi Allah Ta'ala kaitkan dengan atas tadi kan, bahawa makna mereka fikir mereka ni gini lah, tak ada langsung kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bahawa itu semua tak akan memberi efek kepada apa. Kemudian wallahu basirum bima ya'malun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu basir, amat melihat bima ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Ataupun dalam satu qiraat dia baca basirun bima ta'malun, iaitu dengan ta bukan dengan ya'malun. Kemudian seterusnya kita tengok ayat yang ke-97 pula insya-Allah 97. Kul man kana aduwwan li Jibril, katakan wahai Muhammad, katakan wahai orang yang beriman kepada orang-orang Yahudi ni, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, sesungguhnya dia itu malaikat Jibril itu telah membawa turun, nazzalahu ala qalbika, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala qalbika biiznillah, membawa turun, membawa wahyu ke atas hati kamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin situ maksudnya dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ayat ini daripada beberapa dalam beberapa perkara insya-Allah dalam ayat ni Allah SWT. Yang pertama sekali, kenapa disebut aduun li Jibril? Kenapa disebut sesiapa yang memusuhi Jibril? Sebenarnya orang-orang Yahudi ni salah satu daripada perangai mereka ialah mereka ini memusuhi Jibril dan menyukai Mikail. Tengok kan bagaimana cerita dia. Cerita ni ada beberapa kisah kan.
mengenai sebab turunnya ayat ni. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan ada seorang pendeta Yahudi ni, orang besar Yahudi yang bernama Ibnu Suriyah dengan sok Suriyah. Dia ni dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, siapa yang bawa wahyu kepada kamu ni? Dia tanya. Ibnu Suriyah ni, Yahudi ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bawa wahyu kepada kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sebab apa dia kata? Sebab dia kata dia kalau okey dia nak beriman, kata dia lah kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahulah yang membawa wahyu ni Jibril. Kata Ibnu Suriyah ni, dia kata apa? Kalau Jibril aku tak nak beriman lah. Kalau Mikail aku nak beriman. Tengok kan perangai dia kan. Jadi sebab apa? Sebab apa dia kata tak nak beriman? Sebab dia kata sebab Jibril ni musuh kami, dia kata. Kalau Mikail okey. Sebab Jibril ni dia selalu bawa azab, dia kata. Jibril ni selalu bawa peperangan, bawa gini, itu dia tak. Jadi sebab itulah kami orang Yahudi tak suka kepada Jibril. Jadi dia suka kepada apa? Dia suka kepada Mikail. Sebab apa? Mikail ni membawa makanan, membawa kesegaran, membawa hujan, membawa keselamatan, jadi bagi dia malaikat-malaikat ni kan ada maknanya trademark dia bagi dia kan. Kalau malaikat ni macam ni, malaikat ni macam ni. Tu bagi dia lah kan, bagi orang Yahudi ni. Jadi sebab itulah mereka ni sangat-sangat memusuhi Jibril. Itu adalah satu asbabun nuzul yang diceritakan dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir-tafsir yang lain disebutkan kisah-kisah yang hampir samalah. Tapi bukanlah Ibnu Suriyah, diceritakan tentang orang lain, Yahudi lain kan. Dalam satu cerita lain, dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, diceritakan begini kan, tentang kisah ayat ni. Walaupun bukanlah dikatakan sebab nuzul secara directnya, tetapi yang berkenaan dengan ayat ini, iaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW lah, yang masyhur daripada keturunan Yahudi. Dia ni asalnya Yahudi. Jadi dia baca kitab-kitab Taurat ni dan dia tahu apa yang ada berkenaan dengan Nabi dan sebagainya. Jadi tiba-tiba bila dia dengar bahawa Nabi SAW dah tiba di Madinah, lalu dia telah pergi ke Madinah. Ini ceritanya bukanlah awal sampai mula-mula tu, tapi beberapa ketika selepas daripada tu. Selepas daripada dah turun ayat ni. Jadi Abdullah bin Salam ni pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW. Iaitu 3 soalan yang dia tanya kepada Nabi. Iaitu yang pertamanya dia tanya, apakah tanda kiamat, dia kata. Yang keduanya, apakah makanan yang pertama yang dimakan oleh ahli syurga. Dan yang ketiga, dia tanya soalannya ialah, kenapa seseorang anak tu kadang-kadang dia mirip ayah dia, kadang-kadang dia mirip kepada mak dia. Kadang-kadang menyerupai mak dia, kadang-kadang menyerupai dengan mak ayah dia kan. Jadi sekali ayah sekali mak. Kenapa jadi macam tu? Dia tanya soalan ni, dia kata soalan ni tak akan dapat dijawab kecuali oleh seorang Nabi saja. Lalu Nabi kita SAW pun menjawablah soalan dia ni, soalan Abdullah bin Salam ni, iaitu yang pertama dia kata tanda hari kiamat ni, antara tanda hari kiamat ialah apabila datangnya api yang menghalau manusia daripada timur menuju ke barat, daripada masyrik kepada maghrib. Jadi apakah penjelasan dia, pendetailan dia, apa makna dia itu macam-macam lah pandangan ulama berkenaan dengan api itu. Itu kita tak nak ceritalah di sini kan. Kemudian yang kedua, Nabi jawab, makanan yang pertama yang dimakan oleh ahli syurga ialah hati ikan paus. Ni apa maksud dia, apa semua tu, bagaimana tu kita tak cerita di sini juga. Yang ketiganya ialah kerana Nabi SAW kata, kenapa kadang-kadang anak tu menyerupai ayah dia, kadang-kadang menyerupai mak dia. Jadi Nabi SAW kata, kalau air mani ibunya mendominasi mani bapaknya, benih bapaknya, maka dia akan menjadi berupa seperti rupa ibu. Dan begitulah sebaliknya, kalaulah benih ayahnya tu mendominasi benih ibunya, maka dia akan mirip kepada wajah ayahnya. Jadi tu jawapan Nabi. Jadi bila Nabi SAW jawab macam tu kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam pun berkatalah, siapa yang beritahu kau kepada benda ni semua? Jadi dia pun beritahu, dia kata Jibril yang beritahu. Nabi beritahu kepada dia, Jibril yang beritahu. Lalu dia pun ceritalah kisah yang tadi tu, iaitu bahawa kami orang-orang Yahudi kata tak suka pada Jibril. Kami ni memusuhi Jibril kerana begini-begini yang saya sebutkan tadi, cerita yang hampir sama. Kemudian selepas daripada tu dia pun mengucap 2 kalimah syahadah.
iaitu Abdullah bin Salam ni masuk Islam, masya-Allah kan. Selepas daripada tu dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang Yahudi ni dia gini dan dia tak suka kan. Jadi lepas daripada tu datang orang Yahudi dan Abdullah bin Salam ni bersembunyi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada orang Yahudi ni kan, apa pandangan kamu terhadap Abdullah bin Salam? Dia kata, oh Abdullah bin Salam ni, orang Yahudi jawablah kan, Abdullah bin Salam ni masya-Allah kan, dia ni orang yang baik, orang yang hebat di kalangan kami. Dia ni memang okey, sangat-sangat okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa kata kalau dia masuk Islam? Orang Yahudi kata, wal iyazubillah, macam tu lah lebih kurang kan, maknanya kan. Teruk sangat, tak mungkin. Tiba-tiba muncul Abdullah bin Salam pun keluar daripada persembunyian dia tu kan. Kemudian dia beritahu, dia kata aku dah masuk Islam dah. Jadi bila macam tu, orang Yahudi pun berkatalah kepada Abdullah bin Salam, kau ni memang teruk kan, kau ni memang manusia teruk kan, memang tak boleh pakai, Abdullah bin Salam ni teruk dan sebagainya. Jadi itulah perangai orang Yahudi kan. Maknanya mereka ni kan banyak menipu, berbohong dan sebagainya kan. Itu jadi tak boleh pakai dah. Sejak daripada dulu kan. Maknanya perkara ni kan sejak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita tentang ayat yang kita bacakan tadi, tu ayat 98 kan. Man kana aduwan lillahi, ayat 97, man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa kalau siapa yang memusuhi Jibril, maka sebenarnya memang dalam tafsir jalan lain kata, jawapan dia apa? Siapa yang memusuhi Jibril, jawapan dia ialah maka matilah, pergilah mati dengan marah daripada Jibril. Pergilah nak kata dahsyatnya perkataannya kalau kita katakan matilah kamu, pergi mati, ataupun dahsyat lagi kalau dalam bahasa setengah-setengah tempat dia kata mampuslah kamu wahai Yahudi. Kenapa memusuhi Jibril ni? Sedangkan Jibril itu dia adalah turun, membawa wahyu kepada malaikat, kepada rasul-rasul atas arahan Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mukminin. Dan apa yang dibawa oleh Jibril itu adalah membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka, dan kemudian dia itu membawa petunjuk, dan kemudian dia itu membawa busyra. Busyra makna berita gembira dengan syurga kepada orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan li Jibril, seterusnya ayat 98 Allah Taala kata, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah Taala mensifatkan di sini dalam ayat 98 ni bahawa siapa yang memusuhi Jibril, siapa yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi malaikat, sama ada malaikat Jibril ke Mikail ke, maka semua tu adalah merupakan musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka ni akan menjadi kafir kerana mereka memusuhi tu semua tu. Jadi secara tidak langsung ni iklan lah sini kan bahawa orang-orang Yahudi ni kafir lah. Kerana apa? Kerana mereka memusuhi malaikat-malaikat, walaupun mereka tu tidak memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah katakan ini adalah wahdah kan, satu kesatuan kan. Awak tak boleh pecah-pecah kan. Maknanya Allah, Rasul, malaikat semua adalah benda yang satu tak boleh nak pecah-pecah. Kalaulah kata syirik kepada salah satu ni, kalaulah kita kata memusuhi salah satu, berertinya ialah memusuhi semua. Jadi Allah dalam sini Jibril ni dalam bacaannya ialah dia ada 4 cara kan. Dia sama ada Jibril dengan panjang macam tu, ataupun Jabril dengan jim tu baris atasnya Jabril. Jabril panjang juga Jabril gitu, Jibril, ataupun boleh dibaca dengan Jibrail gitu kan, Jibrail, il tu pendek, Jibrail, ataupun boleh dibaca dengan Jibrail gitu, il tu panjang Jadi kita boleh baca Jibril, boleh baca dengan Jabril, boleh baca dengan Jibril gitu kan, Jibril, Jibrail gitu, ataupun Jibrail gitu kan, panjang tu. Dan juga begitu juga Mikal. Mikal ni dia ada tiga cara sebutan yang disebutkan oleh ulama, iaitu yang pertama sekali Mikal sebagaimana disebutkan dalam ayat ni, yang keduanya ialah Mikail, il tu panjang, dan yang ketiga ialah Mikail, il tu pendek Jadi Mikail, Mikail gitu, ataupun Mikal gitu Itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga rezeki kan manusia, makhluk-makhluknya. Fa innallaha kana aduwwul lil kafirin wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Allah Taala kata dalam ayat 99, iaitu Allah Taala kata apa? Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, ilaika situ ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, tanda-tanda yang jelas,
wa ma yakfuru biha illal fasiqun, tak ada yang akan kufur kepadanya melainkan orang itu adalah orang-orang yang fasik, orang yang jahat. Kemudian ayat 100, awakullama ahadu ahdan. Allah Ta'ala ulang lagi, cerita lagi kan. Awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum. Allah Ta'ala sebutkan sini, iaitu apakah setiap kali mereka ini berjanji. Berjanji apa? Berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjanji kepada Nabi, ataupun berjanji, ada dua sini, dua penafsiran, sama ada mereka berjanji kepada Allah ataupun berjanji kepada nabi-nabi mereka tu yang diutuskan tu. Mana setiap nabi yang datang tu, maka mereka diminta janjilah. Janji apa? Iaitu janji akan menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan. Tapi mereka ini nabaza. Setiap kali saja Allah Taala sebutkan fariq ahadu ahdan, mereka ambil saja janji untuk beriman dengan rasul yang akan datang ni, nabazahu fariqum minhu. Allah Taala sebutkan fariqum minhu, maknanya tidak semua, sebahagian daripada mereka. Kat sini perkataan fariq tu dia nak kata ke sini ialah, ahli tafsir kata ialah nak menunjukkan bahawa tidaklah semua orang Yahudi tu menolak Nabi tu. Ada yang menerima seperti Abdullah bin Salam yang kita ceritakan sebentar tadi kan. Jadi Allah Taala kata menggunakan perkataan nabaza. Nabaza ni maknanya ialah toroha atau campak ke tepi, buang maknanya kan. Kenapa dia gunakan perkataan ni? Kerana seorang tu dia akan buang satu perkara tu apabila dia rasa benda tu tak berguna. Jadi begitulah janji-janji yang mereka pegang ni, yang mereka dah ambil daripada rasul-rasul ni, mereka dah buat dengan rasul-rasul, dengan Allah Ta'ala ni, mereka buang begitu saja. Setengah daripada mereka ni buang je, campak buang je kan. Nabazahu fariqum minhum, mereka buang saja, kumpulan dari mereka. Bal aksaruhum la yu'minun. Bal kat sini maknanya ialah bal intiqali. Dia bal ni ada dua dalam bahasa Arab. Bal ni kalau kita terjemahnya bal ke bahkan lah kan, tetapi dalam bahasa Arab dia ada bal intiqali dengan bal ibtali, nama dia. Ibtali dengan intiqali. Intiqali maknanya berpindah. Ibtali maknanya membatalkan. Membatalkan ni macam ni kan. Aku tengok Ali datang, Zaid. Kalau dalam bahasa Arab dia kata ra'aitu Aliyan bal Zaidan. Gitu kan. Aku tengok Ali, bal situ maknanya tidak. Zaid. Begitu kan. Itu nama dia bal ibtali. Dia membatalkan yang sebelum daripada tu. Tapi ada satu lagi bal intiqali, iaitu dia bukan membatalkan, bukan nak kata yang sebelum tu tak betul, tapi dia intiqali, berpindah kan. Jadi dalam ayat ni bal aksaruhum la yu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan, nak katakan apa? Bahawa mereka ni bahkan kebanyakan daripada mereka tidak beriman. Maknanya memang betul lah Allah Ta'ala sebut sini kan, bahawa fariqun, dan sebahagian daripada mereka ni memang tidak beriman. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir yang akan kita baca pada hari ini, iaitu apa? Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum nabaza fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Allah Ta'ala kata, dan apabila datang kepada mereka rasul daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan dengan apa yang ada pada mereka, musaddiqan lima ma'ahum, sebahagian daripada mereka, sekelompok daripada mereka, nabaza fariqum minal ladzina utul kitab, sebahagian satu kelompok daripada Bani Israel ini mencampakkan kitab Allahi wara azhurihim. Mereka mencampakkan kitab Allah sini ialah maksudnya Taurat, maksudnya iaitu mereka mencampakkan Taurat tu. Apa maksud mencampakkan Taurat di belakang mereka? Wara azhurihim, makna di belakang mereka lah artinya. Mencampakkan di belakang. Apa maksudnya? Maksud sini ulama kata, ahli tafsir kata ialah maksudnya tidak beramal. Bukan mencampakkan dari segi fizikal, tapi mereka tidak mahu beramal dengan kitab tersebut, dengan kitab apa yang ada di dalam Taurat tu. Apabila datangnya rasul tu, mereka pun tak nak beriman. Sedangkan mereka kata dulu mereka ni beriman dengan Taurat. Tiba-tiba bila datang Nabi tu bukan daripada keturunan Bani Israel, mereka pun tolak. Kan? Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olahnya mereka tak tahu. Sedangkan mereka sebelum ni tahu pun. Tahu apa? Tahu bahawa Muhammad itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi bila datang mereka tak nak percaya, mereka tak nak terima, mereka menolak. Seolah-olahnya mereka macam tak tahu ada dalam kitab Taurat mereka tu disebutkan pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada satu lagi pendapat ulama tafsir kata, seolah-olah mereka tak tahu bahawa benda itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sampai di situ saja kita pada pagi ini daripada muka surat yang ke-15. InsyaAllah kita jumpa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan kepada kita untuk kita menghabiskan insyaAllah memahami Al-Quran kita ini. Moga-moga kita akan dapat dipandu oleh Al-Quran dengan memahami sedikit sebanyak
dengan usaha kita yang sedikit ini kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.